Bersama saya Azlil Arif dalam rentasan berita edisi 1566. Antara paparan utama. MP Pembangkang diserang sindrom tidak kenal serik. Bibit penghijrahan sokongan pimpinan bersatu makin ketara. Siapa pelekeh Kedah kalau bukan MD-nya sendiri? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nampaknya cubaan Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Mohamad menimbulkan persepsi buruk terhadap kerajaan dengan mendakwa kononnya 1.2 juta warga asing dari China tinggal secara tidak sah di negara ini tidak dibiarkan begitu sahaja, malah dibidas oleh Menteri Dalam Negeri. Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail menegaskan bahawa dakwaan berulang-ulang yang dimainkan wakil rakyat PAS itu adalah jauh tersasar dan tidak sepatutnya dipertahankan lagi. Beliau dalam penjelasannya di Dewan Rakyat berkata dakwaan dilemparkan Siti Mastura adalah tidak benar sama sekali kerana warga asing yang tinggal di negara ini adalah pemegang PAS jangka panjang. Kenyataan 1.2 juta orang Cina masuk tak keluar itu cukuplah. Itu dakwaan yang tersasar sama sekali. Tak boleh dipertahankan berdasarkan kepada fakta dan angka yang saya bentangkan, katanya semasa ucapan penggulungan ucapan titah diraja di Dewan Rakyat. Saifuddin menambah warga asing yang berada di negara melibatkan pelbagai jenis PAS di mana selama mereka memegang PAS tersebut, mereka tertakluk kepada tempoh yang dibenarkan untuk tinggal. Atas sebab itu wujud rekod warga asing ini tidak keluar. Mereka adalah warga asing pemegang PAS jangka panjang. Memang dia tinggal di sini. Dia tidak balik sampai PAS jangka panjang dia tamat. Boleh jadi 3 tahun, boleh jadi 5 tahun. Ada juga warga asing yang masuk, kemudian terlebih tinggal tetapi kita buka program rekalibrasi, mereka daftar. Jumlahnya ini lebih kurang 1 juta. PAS jangka panjang lebih kurang 2.6 juta, katanya. Sementara itu, Lim Guan Eng, PH Bagan meminta inisiatif daripada Speaker agar Siti Mastura diarah membuat permohonan maaf di Dewan Rakyat kerana dengan sengaja menimbulkan dakwaan tidak berasas selain cuba menjadikan Saifuddin sebagai sasaran serangan. Saya nak cadangkan beliau harus menarik balik dakwaan tersebut dan meminta maaf kerana ia langgar peraturan 36/12, kata Guan Eng dipetik bernama. Yang di-Pertuan Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul bagaimanapun memberitahu ucapan dibuat Siti Mastura akan diteliti sebelum inisiatif tersebut dikeluarkan. Pelik tetapi benar. Kenapa Ahli Parlimen Pembangkang dilihat seolah-olah tiada idea berfaedah dan suka sangat membuat kenyataan yang tidak berasas? Adakah mereka telah diserang sindrom tidak kenal serik? Sebelum ini, Ahli Parlimen Tasik Glugor Datuk Wan Saiful Wanjan memohon maaf atas tindakannya yang mengeluarkan kenyataan berbaur sangkaan jahat terhadap Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Dewan Rakyat. Permohonan maaf itu dibuat selepas Speaker Dewan memberi ruang kepada Wakil Rakyat Perikatan Nasional PN itu untuk memberikan penjelasan mengenai kenyataan yang dibuatnya ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu. Ruang kepada Wan Saiful itu diberikan sebelum satu usul oleh Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dikemukakan untuk menggantung ahli parlimen berkenaan selama 6 bulan kerana mendakwa Anwar sebagai pemimpin yang menyalahgunakan kuasa. Wan Saiful ketika bangkit mengakui kenyataan dibuatnya ketika membahaskan usul menjunjung kasih titah diraja di Dewan Rakyat pada 28 Februari lalu sememangnya ditujukan kepada Anwar. Justru bila Ahli Parlimen Pembangkang mahu berhenti menimbulkan pelbagai persepsi jahat di hadapan jutaan rakyat demi memuaskan hati mereka di Dewan Rakyat. Sebenarnya sindrom ini makin merebak apabila mereka yang dengan sengaja membuat kenyataan berbau fitnah, tuduhan liar atau kenyataan tidak berasas terlalu mudah dimaafkan setelah mereka berbuat demikian. Bukan sekadar itu, pembangkang juga dilihat berperangai kebudak-budakan apabila seronok mengungkit sesuatu isu dengan tujuan memanaskan suhu Dewan. Lantas, Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Nga Komeng menyekolahkan pembangkang di Dewan Rakyat apabila mereka kerap bertanya tentang isu kampung baru Cina.
Beliau berkata setiap kali bersidang, Datuk Seri Dr. Ismail Abdul Muttalib, PN Maran, mesti membangkitkan isu berkenaan. Saya perhatikan sudah 5 kali isu sama dibangkitkan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail. Tak pernah bertaubat pun. Setiap sesi mesti soalan yang sama. Oleh kerana itu, saya harap bila dah masuk bulan Ramadan, biarlah kali terakhir saya jawab dengan penuh tenang jiwa supaya tidak payah ulang, katanya ketika sesi penggulungan perbahasan titah diraja. Dalam perbahasan sama, Komen menyifatkan Melayu, Cina dan India patut bersatu sebagai sebuah keluarga. Katanya rencam kaum yang terdiri di negara ini adalah adik-beradik dan juga saudara mara. Mengapa tiap-tiap hari siang dan malam saya tengok lagu yang sama, irama yang sama berkumandang? Sampai bila lagu sedemikian akan berhenti dimainkan? Soal beliau. Menurut Komen, KPKT sentiasa terbuka kepada semua termasuk pembangkang dan badan bukan kerajaan, NGO untuk mencadangkan pencalonan bagi tapak warisan dunia yang membawa faedah kepada negara. Beliau berkata jika terdapat permohonan daripada International Council of Monuments and Sites Malaysia, pihaknya akan bersikap secara profesional. KPKT bersama dengan Jabatan Warisan Negara dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya akan membuat kaji selidik, kajian penelitian cadangan terlebih dahulu, memandangkan Kampung Baru Cina adalah di bawah seliaan KPKT. Saya harap rakan-rakan duduk di sebelah blok pembangkang termasuk YB Maran pernah juga menjadi mantan Timbalan Menteri, mengapa selalu nak mempermainkan isu-isu sentimen kaum. Ini sudah masuk bulan Ramadan yang suci, redhalah. Ini adalah sikap asabiah yang tidak harus diamalkan di Dewan Yang Mulia ini, tempelak beliau lagi. Malunya apabila kita mendengar ahli parlimen bukan Islam membahasakan ahli parlimen beragama Islam agar menyanjungi bulan Ramadan sebagai bulan keinsafan dan keredaan. Apatah lagi apabila ianya ditujukan kepada mereka yang selama ini kononnya melebarkan perjuangan mereka untuk Melayu Islam. Ahli Parlimen Pembangkang seperti Dr. Siti Mastura dan Dr. Ismail selayaknya dibahasakan atas keceluparan mereka agar menjadi pengajaran untuk tidak sewenang-wenangnya mengeluarkan kenyataan dengan persepsi jahat. Timbul pula persoalan, gelaran doktor yang diperolehi mereka adakah kerana kajian mendalam yang dibuat atau hanya sekadar persepsi dan rekaan semata-mata? Tentu anda masih ingat bagaimana Lim Kit Siang boleh dikatakan sepupu kepada Lim Kuan Yew hasil kajian doktor kepala batas itu. Nak tunjuk jadi palatau tapi sayang, makin kelihatan dungu tanpa pembelaan. Sekarang diri sendiri yang kena palau. Bekas Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi MPT Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu Dr. Muhammad Faiz Naaman sah menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR. Perkara itu diumumkan melalui Facebook selepas beliau hadir pada Majlis Doa Selamat dan sesi penerangan isu-isu semasa di kediaman Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari pada Ahad. Alhamdulillah, terima kasih Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari atas jemputan ke Majlis Doa Selamat dan sesi penerangan isu-isu semasa di kediaman rasmi Menteri Besar Selangor. Dengan pengumuman terbuka oleh Datuk MB dalam majlis ini, maka saya dan mantan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Dengkin yang juga mantan Ketua Armada Selangor, Saudara Adif Shan telah diterima sebagai Ahli PKR yang baharu. Syukur setelah saya tidak berparti lebih daripada 6 bulan. Saya bertekad akan memperkasakan perjuangan asal PKR, Matlamat Cakna Rakyat Kerajaan Negeri Selangor di bawah kepimpinan Datuk Seri Amiruddin serta Agenda Nasional Malaysia Madani di bawah teraju Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang tegas mempertahankan sistem demokrasi dan raja berperlembagaan, ujarnya. Muhammad Faiz sebelum ini mengumumkan peletakan jawatan termasuk berhenti sebagai Ahli Bersatu pada 7 Ogos tahun lalu. Beliau berkata keputusan itu diambil kerana mendakwa pemilihan calon oleh parti bersifat berat sebelah kepada kartel tertentu dan muka baharu dijadikan sebagai ahli semata-mata untuk dipertandingkan dalam pilihan raya negeri Selangor. Kemuncak kepada isu itu menyebabkan pemberontakan lebih 9 bahagian bersatu di Selangor hingga berlakunya insiden membakar bendera Perikatan Nasional PN secara terbuka sebagai tanda protes akar umbi terhadap pencaturan jawatan kuasa pemilihan saringan calon. Dalam pada itu, Dr. Muhammad Faiz menjangkakan lebih ramai pemimpin dan pengasas parti itu di semua peringkat akan menyertai Parti Keadilan Rakyat PKR. Muhammad Faiz yang mengesahkan penyertaan dalam PKR semalam membayangkan perkara itu akan berlaku dengan lebih ketara menjelang pemilihan Parti Bersatu yang dijangka berlangsung tahun ini. Saya boleh katakan pengisytiharan sokongan kepada pimpinan Menteri Besar Selangor oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Selat Kelang, Dato' Abdul Rashid Asari, Rabu lepas adalah bibit awal penghijrahan sokongan. Dengan pemilihan kepimpinan baharu Bersatu bakal diadakan kelak, saya yakin akan ada pihak
yang banyak berjasa kepada parti bakal terpinggir oleh kerana permainan geng kartel. Mereka ini akan membentuk gelombang penolakan besar di semua peringkat terhadap Bersatu, katanya lapor bernama. Beliau yakin penghijrahan itu akan bermula dari Selangor melibatkan ahli yang berjawatan atau mereka yang mengasaskan penubuhan Bersatu di semua peringkat di negeri itu. Berhubung keputusan menyertai PKR, Muhammad Faiz berkata pilihan itu tidaklah terlalu sukar mengambil kira kerjasama yang pernah beliau jalinkan dengan pimpinan dan akar umbi PKR khususnya di Selangor semasa pilihan raya umum ke-14 ketika Bersatu berada dalam gabungan Pakatan Harapan. Beliau berkata objektif penubuhan Bersatu juga tidak jauh berbeza dengan PKR dengan kedua-duanya menentang golongan kleptokrat dan penyalahgunaan kuasa sekaligus memudahkan beliau menerima pentadbiran PMX di peringkat persekutuan dan Menteri Besar Amiruddin di Selangor. Selamat datang diucapkan kepada Dr. Muhammad Faiz Naaman. Jelas, keputusan yang dibuat merupakan langkahnya bersama rakan-rakan seperjuangan yang berjiwa marhainis, nasionalis, moderat dan pro-integriti seperti mana roh asal reformasi ketika ia mula bergema di negara kita kira-kira 26 tahun yang lalu. Dia yang makan nangka, orang lain yang terkena getah. Dia yang mawah cili, orang lain yang disuruh rasa pedas. Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur menyifatkan alasan tidak diadakan mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri kerana dirinya suka membocorkan maklumat mesyuarat dalam ceramah politik dianggap kononnya tidak masuk akal. Menurutnya, kebimbangan pengerusi bersama Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail tentang kebocoran maklumat rahsia kerajaan hanyalah alasan mengada-ngada. Semua maklumat kerajaan akan sampai ke pengetahuan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang dipengerusikan oleh Menteri Besar bila tiba masanya. Belum ada kejadian bocor selama 4 tahun ini. Lagipun menunggu peringkat ini akan hanya melambatkan pelaksanaan projek, katanya dipetik Sinar Harian. Beliau berkata demikian sebagai respons kepada laporan media sebelum ini di mana Saifuddin mendakwa Muhammad Sanusi tidak menjaga rahsia mesyuarat dan maklumat diperoleh dalam mesyuarat dihadirinya dijadikan sebagai modal berceramah di pentas politik. Menurutnya yang juga Menteri Dalam Negeri, sikap yang ditunjukkan oleh pemimpin tersebut menjadi punca mengapa mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri Kedah tidak diadakan lebih setahun. Saifuddin berkata tiada sebarang gangguan terhadap tugas dan peranannya bagi memantau pelaksanaan projek-projek persekutuan di Kedah walaupun mesyuarat lama tidak diadakan. Muhammad Sanusi berkata lagi rahsia lebih besar daripada rahsia kerajaan yang didedahkan di sidang Dewan Undangan Negeri pada 7 Mac lalu ialah tidak pernah ada mesyuarat Majlis Tindakan Pembangunan Negeri sejak November 2022. Beliau turut memohon Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menukar menteri lain sebagai pengerusi bersama dalam satu mesyuarat di Putrajaya beberapa bulan dulu. Umum mengetahui bagaimana beliau gedik berlebihan, bermain politik keterlaluan, mengeksploitasi maklumat kerajaan dan menggunakan kuasa agensi persekutuan untuk memburukkan kerajaan negeri Kedah, khususnya mencipta pelbagai isu menekan dan merosakkan reputasi Menteri Besar, Esko dan pegawai kerajaan negeri dalam ceramah-ceramah politik beliau sejak dilantik sebagai menteri, dakwa Muhammad Sanusi. Kasihan Rakyat Kedah memiliki seorang Menteri Besar yang dikatakan beberapa kali dibuang sekolah ketika zaman remaja. Dilantik sebagai pentadbir negeri berkenaan, inilah hasilnya. Teguran diberi langsung tidak diterima. Malah orang lain pula yang diherdik dan dikatakan gedik berlebihan. Maka tidak hairanlah jika isu loji rawatan air LRA di negeri itu dilihat seolah-olah tidak dipedulikan atau diambil serius oleh pihak beliau. Timbalan Menteri Palihan Tenaga dan Daya Guna Awam Akmal Nasrullah Muhammad Nasir secara berseluruh menemplak sikap Muhammad Sanusi berhubung masalah pembinaan loji rawatan air LRA tersebut. Projek LRA yang Persekutuan bagi geran kepada kamu jatuh sakit, tetapi saya pula makin diherdik kerana pertikaian prestasi projek yang teruk. Saya dan pasukan beri perhatian khusus kerana projek ini kunci kepada permasalahan air di Kedah. Bila marah kontraktor, marah saya buat apa? Katanya di platform X sambil turut memuatkan video sedutan ucapan Sanusi dalam sidang DUN. Menerusi klip itu, Sanusi yang juga pengerusi Perikatan Nasional PN Kedah bertegas akan memerangi pihak yang dianggap mempelekeh negeri tersebut. Barang siapa yang berhasrat, berhajat, bercita-cita untuk mempelekehkan negeri Kedah, kami akan tentang habis-habisan, katanya angkuh. Sebelum ini, pembangkang mendakwa kononnya pembinaan LRA di Kedah lambat kerana kerajaan persekutuan tidak melayan permohonan menaikkan harga barang projek di bawah variasi harga VOP adalah tidak berasas.
Walau bagaimanapun, Akmal pada 4 Mac lalu di Dewan Rakyat menjelaskan bahawa Kerajaan Kedah tidak mengemukakan notis perubahan NOC kepada kementerian setelah berlaku kenaikan kos melangkaui harga siling projek itu. Jelasnya, permohonan VOP sepatutnya adalah tanggungjawab Kerajaan Negeri Kedah dan perlu dikemukakan oleh mereka selaku agensi pelaksanaan projek terbabit. Namun, apa yang dibuat Muhammad Sanusi, kerjanya hanyalah mencari salah orang dan menuding jari demi menunjukkan kononnya beliau tidak bersalah. Itulah ilmu yang diterapkan PN selama ini dan ianya telah sebati dengan perjuangan mereka. Justru siapa sebenarnya yang mempelekehkan Kedah kalau bukan Menteri Besarnya sendiri? Bercakap berkoyan-koyan, hasilnya tidak juga kelihatan. Membangkang sampai keluar urat tekak bila disuruh buat kerja, serba-serbi jadi sangka. Menyalaknya bukan main, tapi ekornya bau hancing. Ingat, rakyat sentiasa memahati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong Jom Channel dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Suara rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azrin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.